Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi di Puaka di bulan Mac. Diharapkan anda semuanya sihat, sejahtera. Sihat? Amin. Sarhan? Sihat, Alhamdulillah. Jadi sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tak baik. insyaAllah. Diamlah. Okey, kami nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah kata orang tu beri sumbangan. Kalau yang belum beri sumbangan, tak apa, tak kisah. Kat QR code ni setiap Khamis dia ada. So you all boleh beri sumbangan seberapa banyak yang mampu. So satu lagi, kalau yang nak jadi guest untuk Puaka, you all boleh DM ke kita punya nama baru IG, iaitu Susu TVC. Okay, kita tak gunakan Puaka official lagi. Dan di situ kita akan adakan konten baru, iaitu Number One Podcast. Anda bolehlah ikuti sama. Kalau cakap pasal Puaka ni kan, kadang ada yang malu nak berdepan-depan kamera ni semua. Mungkin ada yang kerja yang tak dibenarkan untuk muncul di any social media. You all boleh share story melalui call. Okay? Satu orang, satu cerita. Untuk bulan puasa ni, sepanjang bulan puasa ni, kita tak akan ambil any call. Kita tak buat any call sebab kita ada Sarhan. Dia yang... Okay. Ayang call je. Okay, kita teruskan. Kita jangan nak merepek-merepek. Oh, terima kasih kepada pihak penaja. Detektif SG, kalau siapa tengah plan nak jual rumah, nak beli rumah kan, ada dah plan, okay, lepas puasa ni kita lagi berapa bulan nak melangsungkan perkahwinan, rumah pun dapat lah, walaupun dah ada rumah terlambat, ada sewa rumah sampai sewa rumah untuk tunggukan rumah baru. So you all boleh minta tolong pada Detektif SG, diorang akan carikan yang terbaik untuk anda. Alright, so hari ni kita ada high five. Boleh juga lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa. Sama puasa. Puasa juga. Okey. Ni Fadi buat apa kerja? Saya kerja di hotel. Kerja hotel? Tak payahlah sebut nama hotel tu kan? Tak payahlah. Okey. Siapa pasal kerja hotel ni tak seram tempat kerja hotel tu? Pernah? Kenapa saya kerja bahagian IT? Oh, IT. Okey. So nampak yang hantu tu yang kita punya pekerja lah. Tak tahu nak on TV, tak tahu on PC kadang-kadang. Lepas ni semua orang cari dia your staff lah. Orang ajar kau cakap kita hantu. Dah gurau, Fai bergurau. Okay Fai, cerita apa seram? Actually untuk saya daripada kecil saya boleh nampak benda. Oh ya? So basically dari kecil most of the time mak bapak saya cakap okay, awak ni macam buat cerita and then maybe too creative thinking and such. To a certain extent kadang-kadang saya macam ingatkan saya ada macam penyakit mental schizophrenia ke apalah. But then again benda tu macam selalu terjadi. To the point whereby macam jadi macam biasa. So basically after a while mak bapak saya pun macam okay lah ni memang dia punya kelebihan je. So basically saya akan bilang mak bapak saya, oh cerita ni macam ni, saya nampak benda ni. So apa dah terjadi selepas tu. Wow. Pernah macam berobat ke, pergi jumpa orang rukiahkan diri ke? Adalah sekali saya pergi jumpa dengan satu sheikh ni. So basically saya punya keluarga ada macam ties lah dengan macam orang bertadarus semua. So basically ada satu kali my sepupu saudara suruh jumpa satu sheikh ni lah. So basically and then the sheikh comes with macam satu telur dengan 5 purut, and then he did something, and then selepas tu dia macam bila dia pecahkan telur ada macam kali hitam keluar. Tapi dia punya hitam dia bukan hitam sangat. So dia cakap okay, maybe ada satu benda yang ikut kau daripada kecil ke apa. Because ada orang cakap bila kau nampak maknanya benda tu ada macam ikut kau berdamping dengan kau ke apa. So basically that's why kau boleh ternampak atau kau ni lemah semangat ke apa benda. So that is one of the macam teori lah yang saya ingatkan, oh maybe that's why saya boleh nampak benda-benda ni. Macam mana sebagai seorang perukiah Sarhan? Ni datang pakai telur, pakai 5 purut. You pakai 5 orange yang mana? Sangkis
Astagfirullahaladzim. Kita bergurau tak nak tegangkan keadaan. Okay. Apa soalan tadi? Kenapa pakai kenapa pakai ke Ada ataupun ada orang memang pakai telur, pakai lemah purut gitu untuk check. Untuk I tak memperkecilkan cara rawatan orang lain lah. Tapi kalau dalam bab ruqyah, I tak pakai telur, tak pakai lah. Telur tak pakai. Kalau dapat limau purut ni kadang-kadang kita pakai kan. Tapi dia hanya untuk naikkan macam orang tu badan lemah lepas kerasukan. So masukkan limau purut, masukkan garam the Himalayan salt dengan air sejuk. Articulation Lepas tu mandikan dia dengan air sejuk tu. Jadi badan dia segar lah. And also limau tu kasih wangi kan actually. Kalau ada buat untuk mandi untuk kan. betul. Untuk naikkan semangat je lah. Gitu, tapi kalau macam untuk rawatan, pasal saya tak bercakap cara rawatan orang lain tu salah. Ni semua lain orang lain cara lah. Cuma pasal saya dalam bab ruqyah kan. So semua kita tak pakai telur lah. Tapi kalau orang tu pakai telur, alam lah, kita pun tak nak cakap apa. Okay. So benda-benda apa yang you selalu nampak? Kalau you datang ke sini bodybuilding ni semua okay So far when I get older then becomes lesser. Okay. So dah habis cerita hari ni? Okay, Assalamualaikum. Dah get older. Okay. Okay, teruskan. Okay, so basically I guess one of the macam cerita yang saya dapat, it was when I was actually in army. Okay. So saya kat Camp Guards kat Bedok Camp. So sebelum yang bangunan baru itu dibina, so dia ada macam bangunan lama. So that camp itself ditubuhkan selama for quite some time really, like in the 70s and as well as the 60s and such. So basically pada masa tu saya seorang je yang sembahyang subuh. Right. So and then at that point in time, saya punya bang kat satu hujung bangunan, dan tempat wudu and also my toilet is actually at the other end of the bangunan. So dalam pukul 5 lebih gitu, saya bangun dan besok as usual saya akan pergi kat toilet tu untuk makan wudu lah. Okay. Tapi sebelum saya nak pergi kat nak jalan kat tempat tu, ternampak saya macam satu nenek lah. Dia punya pakaian betul-betul laso, macam kain kapan yang sudah laso, dan besok rambut dia macam kusut masai. And then she was macam bungkuk kat depan pintu toilet tu lah. So at that point of time, saya macam ingatkan, okay, tak nak angkat air wuduk ke atau pergi tidur balik. Yeah. So at that point of time, I just macam nekat, and then I just go straight pergi kat toilet tu. And then when I pass by yang nenek tu macam the lady, I think macam try to create macam eye contact lah dengan ni. So I just macam, at that point of time, my mom always macam bilang saya, okay, bila ternampak benda-benda ni jangan tegur. Jangan kasih acknowledgement ke apa. Kenapa takut diorang macam bawa balik atau tak ikut. Kenapa kau boleh nampak aku? So maknanya kau ada macam establishment contact lah dengan kau. So basically I actually went to do my wudu. And then because it's bangunan lama, next to the macam sinki tu ada macam tingkap yang glass blouvers, macam translucent. So nenek tu macam, because if kalau kau berjalan, at least kau ada macam steps, ada rhythm kan. She just floated towards the terapung-apung gitu terapung-apung, and just floated towards the window. And then so for me is that I just continue to angkat my wudu and then everything. Yeah, but bila at the side of view, saya boleh nampak lah macam nenek tu macam tengok, perhatikan apa kita buat lah. So next thing you know, I need to go out. And there's only satu way untuk keluar daripada toilet tu lah. So bila saya nak keluar, next thing you know, the nenek will just do the 360 and then turn. And then will just follow me right back to my bunk lah. So I try to macam percepatkan jalan. Makin cepat saya jalan, makin cepat pula nenek tu ikut. So saya macam terus lari balik, terus hempakkan pintu lah. So that was one of the incidents. Another incident is that also during subuh juga, saya ternampak satu pakcik lelaki, dia kurus sekali. Dah biasa dia pakai macam songkok haji. Dan saya tengah sapu-sapu kat daerah bangunan saya. This nenek and this Datuk Haji ni is bukan manusia lah kan? Not manusia.
Ya. Memang sana tak ada orang macam sapu-sapu, tolong cuci bersih-bersihkan ke macam cleaner. Tukang bersih ke yang sapu-sapu. So saya ada tanya macam cleaner around that area lah. So macam cik ada nampak tak satu pakcik ni dia selalu pakai macam songkok haji colour putih. Dan besok colour putih punya baju lengan long short sleeve kan. Dan dia cakap tak adalah. Selalu kat sini uncle Cina. Yeah, and then so I actually asked macam to the point where I actually asked the next camp punya, which is Third Gas punya camp sebelah. Because saya ada kawan kat situ lah. So saya tanya orang, korang ada nampak macam satu macam orang yang tukang sapu kan? Pagi-pagi selalu dia start sapu dalam pukul nak dekat subuh gitulah. Habis tu dia akan sapu kat daerah sini. Cakap, tak adalah. Semua hidup dia tak ada pakcik Melayu. Saya Uncle Cina. Dan selalu Uncle Cina pun pakai baju kain biru. Pakai uniform. Right. Dan habis tu, so at that point of time, saya macam tanya saya punya RQ, saya punya superior, ada macam nampak tak kalau macam pakcik ni. Dan habis tu, kenapa saya punya officer pula ada kat camp situ sudah lama juga, dalam lebih dari 10 tahun gitu. So dia cakap, actually ada satu budak sebelum kau datang, kan, ada ternampak pakcik ni lah. Tapi pakcik ni macam kadang-kadang datang, kadang-kadang tak. Tapi budak ni dah ORD long time ago. So bila kau cakap macam ini, tiba-tiba dia muncul balik. Kau boleh nampak benda tu. So my officer pun cakap, maybe you don't need to talk about this lah. Ya. Macam kau ignore je, macam ni kau punya rezeki lah kau boleh nampak dia. So that's one of the incidents that Kat camp tu kat camp tu lah. Oh wow. At least adalah datuk dan nenek jaga. Tolong bersih-bersihkan Make sure kita angkat wudu betul-betul. Mungkin dia perhatikan betul ke tidak budak duduk nenek tu. Mungkin orang couple. I mean suami isteri. Wah, mungkin. Tanta buduk camp tu buduk camp tu petapakar rumah kampung lama katnya situ. Is it? It used to be macam tempat kampung lama lah. Okay. Yeah. And actually bapak saya dulu selalu Zara Mother duduk kat sana. Kat kampung Pak Airan situ lah. Ya dulu kan dekat laut kan. Dia juga nak tambak. So it's not really near to the sea lah. Yeah. So saya nak tanya, since you boleh nampak-nampak ni semua kan, kalau you jalan-jalan kat Singapore, part mana yang paling haunted, yang paling seram? Actually, to be honest, kat tempat aku pun tak sangat tau. Kat mana? Tempat aku pun is tenang. totally fine. Yeah, quite tenang. But it's only when macam tempat yang you least expected. Kat staircase. Kat mana? Macam Sarkis? Tangga. Oh, staircase. Sarkas mana ni? Dekat tangga HDB. Hai kawan-kawan. Tangga HDB. And then at car parks. Okay. There are macam there are a lot of Ni yang incidents where mana actually you nampak banyak kelibat-kelibat atau benda-benda ni tempat-tempat macam gini lah. and actually dia punya kelibat ni bukan macam it's just a black apparition macam lembaga hitam je. Kadang you boleh nampak dia punya colour, dia punya bentuk, dia nampak punya clear. very clear, macam 4D clear. Yeah. So there was one time, another story, if you don't mind. Yeah, go ahead. Masa saya kat Tekong, and just so happens pula saya pula jatuh sakit. And then the rest of my macam bunkmate terus pergi camp lah, outfield. So saya seorang-seorang kat dalam bunk. So masa tu time Isyak. Time Isyak ke Maghrib? I forgot already. Isyak. And then saya punya bed pula is next to the door. And then kiblat is menghadap keluar. And then just so happens is that saya tengah semayang I think rakaat kedua, and then dah Allahu Akbar semua kan. Next thing you know, ada dua benda menjema kat depan kita, and then they are very burnt, macam betul-betul cauta Terbakar gitu. Depan sejadah you tu. kat depan sejadah. Orang benda tu terbakar dan bentuk dia terbakar. macam betul-betul macam reput nak. Rentung panggil, is it? Rentung. Okay, bahasa Melayu kawan. Rentung. Dan luso bukan lasso. Luso. Tu lasso bukit lasso. Astagfirullahalazim. Belum bahasa. Terima kasih. Okay, rentung dan macam betul-betul rentung lah. So it's the point whereby half of
setengah daripada dia punya muka and body tak ada. Oh. Tak ada tu maknanya rentung lah. Rentung. Dan so benda tu tiba-tiba dia muncul kat depan kita. And then at that point of time saya dah rakaat kedua. Saya nak buat apa sekarang? So it's either I abandon terus tak solat, nampak daripada terkejut, or kita carry on solat tu. And then that thing was just perhatikan kita kat depan. So at that point of time bila saya nak rukuk, then the thing will just look at me like that. Tak fokus Yeah, both of it. And one is higher than the other. Satu pendek, satu tinggi. And then dia akan tengok. And then bila saya dah bangun balik, when I want to sujud balik, the thing will just look at me to the point where I look at it. Sampai kat mic semua hilang suara. Sorry. Efeknya gitulah. Cak look at me. Boleh bawa itu, boleh bawa mic, boleh pegang. Lupa dia tak ada macam auto. Dia tu. So it's basically the thing will just focus on you, and then I can also smell that macam bila benda tu dah rentung, Dah bau terbakar gitu. bau macam abu. Angus, bau-bau. Bau angus. And dia macam angus semacam. And then bila dah kita tahiyat akhir, dah biasa Assalamualaikum kan, benda tu just Hilang. And then at that point of time, I have like macam goosebumps, kan? Masih dalam state of macam shock. At that point of time lah. So next thing you know, in my mind, pergi ambil Quran lah. And then bila saya buka Quran, next thing you know, the first ayat that comes up is that bila kau tengah solat, jin akan perhatikan kau. Okay. Yeah. And that was just a coincidence. Yeah. And then I was like, okay, at the very macam, okay, it calms me down to a certain extent. Yeah. So when I book up, saya bilang mak bapak saya. At that point of time, my mum macam a bit scared lah. Oh, apa yang akan terjadi? Kenapa dia tahu saya boleh nampak? So when she said that I need to go to Tekong, nanti dia macam, yang mana? Risau lah. Next thing you know, dia macam exponential times 10 lah, boleh nampak terus. Yeah. So there are many things, and at that point of time, masa bila saya masuk camp, is masa puasa. Yeah. So actually ada macam myth lah. Setan-setan kena tangkap kan. Actually setan yang besar kena tangkap. Betul. Yang lain masih ada berkeliaran. Yeah. So bila saya bilang mak bapak saya pasal tu, nanti mak bapak saya cakap, kan masa puasa mana boleh nampak. And then I was like, no, boleh nampak. Tapi benda tu macam yang kecil-kecil lah. Yang boleh nampak kat kau atau diorang menjemakan diri kat depan kau. Yang kurang power lah. Yang kurang apa-apa. Ni kita selamat tak kena ikat Kita awak lah. Dah masuk kat sini besar ke. Okay. Wow. Kalau macam orang biasa, tengah solat tu bila benda tu dah ikut, mesti habis lah. tak fokus dah. Ada orang bila tengah solat tengah ganggu gini kan. Dia akan stop solat dia akan terus jalan. But for you, I think you habiskan solat you, which is to me keberanian jugalah. Sebab you dah biasa nampak Dah biasa semua, nampak kan daripada kecil. Dari when I was bila dah primary 1 dah boleh nampak. So at that point of time, macam ibu dan ayah cakap dengan saya, kadang-kadang kau cakap dengan seorang-seorang, kau tak tahu siapa yang kena cakap dengan kau. But to me, saya cakap dengan kawan. Yeah. And then it becomes macam, macam kau cakap dengan orang Bukan biasa. norm. So but actually yang orang biasa bukan orang biasa. So wujud dia nampak macam orang biasa. Selamat wujud macam orang biasa. Kau nampak macam kakak-kakak. Kan? Itu lain macam. You ada adik-beradik Ada, saya ada satu abang dengan satu adik lelaki. Dan kebolehan yang you ada ni, you seorang yang ada ataupun adik-beradik pun ada mengalami macam apa yang you nampak-nampak ni? So far saya seorang aja. Tapi ada jugalah abang dengan adik saya macam dia macam ingatkan saya ni meninggal. Tapi saya ni tengah pekik. Macam benda tu, kau jangan ganggu adik aku. Kau jangan ada adik aku. And then I think abang saya terus macam kejutkan ibu saya. Dan besok bila dah on lampu, saya masih cakap, kau jangan ganggu adik aku.
Okay. Nanti to the point whereby bapak saya datang, dan habis tu dia macam baca-baca kat to my ear dengan telinga saya, baru saya macam calm down. But at that point of time, mata saya masih tutup. Tapi saya tunjuk ke satu tempat tu. Okay, faham. So I think at that point of time, my abang dengan adik pun macam kalau tiba-tiba Fairuz macam cakap macam ini kan, diorang macam okay, faham. But so far my kakak ipar dengan adik ipar tak tahu sangat lah. Sekarang dah tahu lah ni. Maybe lah But my friends also, bila kita pergi trips also kan, diorang pun, saya pun macam kasih warning lah. So kalau macam saya tiba-tiba terpegun atau muka saya pucat semacam kan, saya dah bilang diorang in advance, I can see things, boleh nampak benda, tapi saya I don't want you guys to macam kenapa kenapa benda tu macam, kalau lebih kau tanya, lebih I need to macam benda ni ada kat sini. So benda tu tahu. So they kind of macam sense that bila Fairuz macam terpegun atau ternampak satu arah, dan biasa dia macam stare one corner, just ignore. Biarkan sahaja. Yeah. Okay. Okay. Habis kat luar negeri apa yang you nampak? Yang kat luar negeri time buat trip, holiday, apa yang seram kat negeri orang luar? I have 2 incidents. One kat Italy, satu kat Bali. Okay, Bali. Bali dulu Okay. Baru balik Bali. So my friends and I, kita book Airbnb, satu villa lah. And then villa ni dia macam owned by Mak Saleh lah. And then yang orang jaga ni orang Bali. Yeah. So bila kita masuk villa tu, my friends was like, wow, very cantik, ada private pool, right? And everything. And I'm the one who's sleeping alone. Yeah. Saya ada lagi 4 orang. Biasa diorang ada bilik sendiri lah. But benda yang pertama saya nampak, next thing naturally I just look at the topping. Dia ada 4 topping. 2 kat living room, lagi 2 kat at the end of the hallway. Yeah. Then my eyes just cannot like let go from looking at the topping. Macam something is there. Macam you boleh rasa satu energy, but you don't know what is it. Yeah. And then we are there untuk 4 hari 2 malam. 4 hari 3 malam. Yeah. So malam pertama kita beli makan kat kitchen area. Lepas makan semua, everybody went back to their rooms lah. So usually malam pertama is quite hard for me macam untuk tidur, macam tak biasa kan. So I was texting my friend lah via Facebook. And then my friend was like texting, are you alone in your room? Right? And then saya text kat dia, saya tidur seorang lah. Kan, the rest have their own rooms. And then bila nak terlelap tu, ada macam sebulat suara. It's not 2 or 3, it's actually 4 suara yang cakap together. Kita kat sini. Next thing you know, saya ada bulu roma semua naik. Terus pergi angkat wuduk. Angkat wuduk. And then masa tu juga saya baca Yasin. Dan baca Yasin non-stop 3 kali. Sampai saya betul-betul tenang. And then saya sudah tidur. Masa tu lagi beberapa jam sebelum subuh. Ya. Kenapa dalam minda saya macam apa-apa terjadi kat aku, jangan terjadi kat kawan aku lah. Ya. Kenapa diorang non-Muslim? At the very least I can recite the Yasin and everything lah. And then so hari pertama one is gone. And then bila breakfast, my friends was asking, kenapa kau punya muka macam pucat Macam kau tak cukup tidur Dah biasa I just brush out. Saya malam pertama tak boleh tidur lah. Yeah. But actually they don't know what actually happened. So fast forward to our last night, right? Masa tu because we have macam private pool, so kita macam cakap lah, okay, let's macam tidur lambat. So masa tu pula I was in the pool dengan my friends, except for one friend, she was actually at the pool side. Yeah. And then dia tak nak masuk dalam pool lah because she has eczema. And then I was just talking to my friend. Then out of nowhere, macam there is like a gargoyle. Macam Gargoyle apa? Gargoyle.
Tahu Macam- sebut gangguan apa? Tak tahu. macam bees gitu. Base. Bees, okay. Tahu tak yang masa kat Indonesia kan ada macam Barongan. macam barongan. Yang burung besar mata terbeliak. And then dia macam lompat daripada side of the pool, dia lompat ke depan sini. And then it was actually on top of one of the bilik lah. And then benda tu caught eye with me, and then I was looking at it, and then next thing you know, my friends just keep quiet because in the middle we are just talking, and then tiba-tiba Faris macam just stunned. Was looking at like in the air, and then next thing you know, they were just like, Fai, kau okay ke tak? Kau okay ke tak? Cakap, okay lah. Then next thing, then they will just say, okay, muka Faris dah pucat. Cakap, apa-apa kau bilang kita, apa terjadi. Cakap, kau nak, dalam in my mind, kan aku bilang kau Kan. kat depan ada benda. And then benda tu pula skip daripada jump dari situ, terus dia pergi jump kat kitchen area. And once it jump to the kitchen area, and then it jump again into the topping. Oh, masuk kat topeng. And then just now I actually say that there are 2 toppings right at the end of the hallway. So topping tu sebenarnya menghadap ke bilik. Then next thing I see is that dia punya topping terus macam berpusing, terus menghadap ke pool area. Oh. Dua-dua topping berpusing. Right. Yeah. And then daripada bila benda tu dah masuk dalam topping situ, dah biasa ada lagi satu barongan keluar daripada topping lagi sebelah, and then dia leap out of the villa. Keluar loncat gitu. Yeah, and then basically that's where I just tell my friends, okay, everybody get out. Masuk dalam bilik, terus tidur. No questions asked. So in the morning, they were macam puzzled lah. Kenapa kau suruh kita get out daripada pool Macam out of nowhere. And then muka kau pucat semacam. And then you don't want to say anything. And then I just tell them that, okay, whatever you need to do, take whatever you need to take. When we get out of this villa, kau tak boleh masuk balik. Yeah. And habis tu, Kalau tertinggal barang, satu barang pun tak boleh masuk yeah, I literally tell them that. Kalau kau tertinggal barang kan, then good luck to that lah. Oh. Yeah. But that is my warning to you. Bila kau keluar daripada villa tu, kau jangan masuk balik. So, bila on the way balik, our driver is actually a Balinese driver. So, I sat duduk sebelah dia lah. So, saya tanya dia lah, selalunya yang topeng ni, orang Bali, zaman dia orang macam sembah atau jaga. Dan habis tu, yang driver tu cakap, Pak Raiden cakap, selalunya diorang kena asapkan benda tu, kasih dia makan, kasih macam sembayangkan dia. Kalau tak, benda tu akan memberontak. Dia akan menjelmakan diri, dan habis tu dia akan kacau orang di dalam situ. Ya. Dan habis tu dia tanya, kenapa ya? Dia cakap, oh tak ada apa-apa lah. Kenapa saya ternampak ada 4 topeng? Okay. Kenapa dengan topengnya? Topengnya saya tak tahu orang dia ada macam asapkan benda tu tak lah. Dan habis tu just so happens yang housekeeper untuk villa tu kawan dengan driver tu lah. So yang housekeeper tu tak buat apa-apa dengan topeng tu. Sekadar just housekeeping, plain housekeeping, and they didn't do any of those rituals lah, macam asapkan benda tu, benda-benda tu. And then so just so happens benda tu macam memberontak lah. Ya. So bila kita dah sampai airport, baru saya bilang saya punya kawan, oh actually benda terjadi. And then that's where my friend, one of them, dia tak boleh nampak, tapi dia boleh macam rasa. Dia punya toilet dia open air. So dia rasa macam ada satu beruk ke atas itu, tapi tak nampak. Macam benda tu tengok dia. Dah biasa dia nak mandi, tak boleh mandi. Takut-takut macam benda tu ada kat situ. So dia bilang saya lah, maybe it's just her thinking, maybe dia macam penat sangat. So basically she tell her that actually I have seen the thing. Yeah. So I'm just saying that what actually happened lah during that Bali trip. Wow. Kat sana pergi tengok kecak dance tak? Yes. Kecak dance ada apa-apa tak kat situ? Since you can see ke apa gitu? So far
tak, but there was one time one of my friend, because diorang punya, it's like macam mantra diorang. So you macam boleh macam terpukau sikit. Yang kecak dance ni. Kan diorang kan macam tu. Kejap tu macam mana tadi? Performance come ritual lah kita Kecak dance tu macam mana? Nak suruh buat ke apa? Nak kena kecak. Tak ada yang bulat tu. Yang Yes, dulu yes. Okay. Exactly. Kita So buat sama. it's kind of like macam mantra lah. To a certain extent, kalau if your semangat is not that strong, and then maybe you be in a trance lah, macam terpukau sikit. Ada orang cakap pernah kena sampul tau. During that event. Datang nak pergi Bali, nak pergi tengok. Tak Tak ada jauh. Ya ke jauh? Ya kita Canggu. Diorang jauh saya. That's 1 true. jam lebih Very saya nak jauh. sampai sana. Lepas tu nak tengok petang. Lepas tu maghrib kita petikan maghrib. Nampak? Tahu. Gitu. Selamat tempat kita tak ada barangan-barangan. Sebab kita minta yang tak nak gini-gini. Tapi every bilik dekat sana memang ada Villa memang ada patung dorang. patung-patung ni kan. Kenapa? I guess kalau macam yang villa owners, maybe most of them Mak Saleh lah. Diorang tengok macam decor. Oh, because it's very culture kan. Betul. Oh, ni Bali. So kita kena letak benda kat situ. Betul. Kalau tak ada macam vibe Bali lah. Tapi sebenarnya setahu saya daripada yang Pak Raden bilang kita, every benda kat dalam Bali tu ada dia punya isinya. Ada dia punya signifikannya. Diorang tak letak benda secara sekadar letak je. So ada ritualnya, ada dia punya significant Macam behind jaga gitu untuk menjaga. Ya. Ni Pak Raden suruh telefon MJ12 bukan Bukan. Oh, bukan. Okay. Siapa tu? Apa khabar Suzeri? I tanya je mana tahu. Pak Raden tukar job kat Bali. Dia tukar job. Sama berbahasa Pak Raden. Kalau Pak Raden tengok puaka ni nak share story ke, telefon. Jadi semua mungkin ya. Betul. Okay. Oh, Bali Tapi Alhamdulillah tempat yang kita pergi tu tak ada patung-patung, tak ada apa-apa. Memang mungkin macam suruh chalet. orang buat turun I so cakap, I'm coming. Itu semua turun. Nampak tak punya kuasa? Tak ada, memang tak ada. Gambar semua tak ada. And then cuma belakang kita tempat toilet tu ada gambar-gambar kan. Ada yang macam terbuka. Ada yang macam hotel biasa kat dalam tu kan. So kita ambil yang kat dalam. Tapi bila sampai, toilet kat terbuka. Itulah mandi stressful lah. Kita mandi buka pintu. Saya open air shower. Open air. Dapat audience lagi kan? Gitu. Multiverse audience. Itulah. Kan. Shampoo semua masuk dalam mata. Semua gini apa? Tak bani kejap. Gini macam-macam kat depan ke? Tak boleh saya. Tak boleh tutup saya. Ayo. Takut. Okay kat Bali. Yang kat apa? Italy? For Italy pula, so at that point of time saya macam okay, kalau maybe because kita ada macam betul-betul macam banyak stories pasal kita punya culture and everything, right? And then benda tu akan terjadi bila saya dekat Florence lah. And then masa tu saya keluar dengan saya punya ex. And then just so happens it was dalam pukul 11 pagi kat Piazza. So ramai orang. So everybody dalam macam baju moden lah. Sorry. I tak pernah pergi Bali. Piazza tu apa? Piazza Fountain. macam an open area. Open area. Dan besok diorang ada macam persembahan lah, Piazza. flea market lah, apa benda lah. Macam gitulah. Macam tanah lapang lah. Okay. So basically masa tu 11 pagi, and then everybody is in their modern wear. Yeah. And then out of nowhere satu lady ni, she is in the Victorian wear. She has a bustier, macam betul skirt. Kembangkan tu Yang Yang belakang yang kembang tu kembang kan. tu. And then dengan corset semua, dia punya hair bun up. It was dusty rose. That was the colour of her gown. And then full of lace. Dia biasa punya payung dia, atas dia ada colour kayu. Dia biasa payung dia payung lace. And then dia just jalan around the piazza. So I was like macam terpegun lah. Kenapa semua orang macam baju modern, tiba-tiba dia macam baju Victorian. So saya tanya saya punya
kawan lah. Macam, kau nampak tak perempuan tu? Dia cakap, perempuan mana? Yang colour pink, yang pakai gown tu dengan lace, Payung lace tu. Dia cakap, tak ada lah. Betul, benda tu kat depan kita je. Dia baru lalu kita. Muka dia putih macam pucat gitu. Dan lepas tu dia punya rambut colour macam brown, hitam gitu. Dan lepas tu cakap, no, you're just making up things. I was like, tak, I really saw her. And then I just macam brush off lah. And also at Florence, we also went to book a room, Airbnb room. And then kebanyakan yang road kat Florence is macam the old version. So it's not macam yang modern punya roads. It's actually very rocky and such. And then dia punya lampu macam tak beberapa terang lah. So we were going back to kita punya Airbnb. And then ada satu macam lelaki, dia punya muka betul-betul penat. He has ash all over his face. Ada macam stripes dengan macam postman punya hat. Macam postboy punya hat. Masa revolutionary 20s punya attire. Dan biasa dia pakai colour putih. Baju colour putih. Dan biasa baju dia penuh dengan dia punya debu. It's as though that macam dia kerja kat coal mine. Dia nak baru balik lah. So dia jalan kat sini, kita jalan kat sini. So I just macam tap saya punya bahu punya kawan, bahu kawan saya. And then basically saya tanya dah, actually kita kat sini ada orang lain jalan sini. Cakap, apa yang kau merepek? Kita dua je kat sini. Dan dia cakap, no, tapi ada satu lelaki tu, penat nampak ni Dia macam kerja satu hari suntuk, muka dia macam penuh dengan debu. Dan habis tu, that's when because I have also pre-warned my friend lah that I can see. And then my friend was like, okay, I need you to shut up. Right? We need to go to our room first. Kita kena pergi kat bilik kita. Baru kau bilang aku. Kat sini tak ada orang. Antara aku dengan kau aja yang hidup. Macam diagram diagram And then, so those are the only 2 times that I actually see in Italy at Florence. So bila balik, saya pun bilang mak pak saya pasal ni. And then mak pak saya pula, kau betul-betul nampak benda Cakap, yelah takkan kita nak bedek kan sampai kita boleh bilang apa baju dia pakai, rupa dia macam mana, colour apa, rambut macam mana semua. Sampai kat tekung Fairuz bilang benda tu betul macam setengah tak ada, dah rentung bau dia semacam. Takkan Fah nak buat bedek benda semua kan. Kenapa ada orang cakap, there's no such thing as people boleh nampak benda semua. So kalau kau boleh nampak, kau macam tipu lah. Kau buat story gitu. Siapa kau nak macam attention gitu. Tapi sebenarnya kalau bila benda tu kita boleh nampak, what can we do? It's just there. Sometimes they will try to macam cakap dengan kau buat bodoh lah. Pernah. There's a number of times. Dia nak cuba communicate. And then so at that point of time saya selalu teringat lah apa yang ibu saya cakap. Kalau benda tu nak cakap apa-apa dengan kau jangan cakap balik. Kenapa? Kalau kau cakap balik, benda tu akan ikut. So cakap balik ke tak? There was one time I tercakap balik. Okay. And then cik pun lah. And then saya macam tertegur lah. Apa bau apa benda ni Sedap je bau dia. Kat mana ni? Kat mana kejadian ni? Actually on the way balik daripada sekolah. Malam. And then basically masa tu saya sekolah kat Singapore Poly. So saya pula menetap di Bedok. So selalunya I will take the first train to school and last train to school. Because masa tu I don't have a computer at home. So saya duduk kat lab lah untuk habiskan kerja-kerja sekolah semua. So on the way balik, saya pula macam tak nak waste money to take the bus. So I just walk back home lah. Then on the way walk back home, banyak pokok. So tiba-tiba macam terhidu bau macam very floral. And it's very weird. And I think masa tu pula saya dah penat.
So macam tertegur. Kenapa macam bau sedap Dah lah aku seorang-seorang And habis tu yang dia punya bau tu stay on with me until saya reach kat saya punya lift. Masa tu pula nak kena tunggu lift. Saya pula tingkat 5. And then bulus roma saya semua dah naik. So saya baca-baca lah. Baca 3 kul, baca kat kursi semua. Try to macam lindungi diri all sorts. So bila saya dah balik, terus masuk cuci kaki. Saya punya katil pula sebelah tingkap. And next thing you know, benda tu go to the tingkap and and then at that point of time, that's where I kejut my dad. Kenapa I don't know what to do and I'm very tired. Right? Then my bapak just baca-baca lah kat 4 penjuru. Dia ketuk tingkap je. Nampak mayang kat situ. Macam nampak dia punya rambut lah. Kan? Tapi so minta maaf So sekarang ni you masih boleh nampak? atau bila yang dia stop? Bila saya betul-betul yang sakit, macam benar-benar penat, that's where my mata kilap boleh nampak. So masih lah ni boleh nampak. Boleh nampak lah. But right now macam Tak kerap lah. tak kerap sangat lah. Last nampak apa? Bila? Last nampak, I think it was last week. And I was actually in Thailand. In Bangkok. Masa tu pula bila saya kat Bangkok pula, saya betul-betul sakit tenat. Sakit tenat? Macam sakit, betul lah. Bukan tenat, sorry. Sakit. macam Sorry. Sakit tenat. Sakit lah, sakit kuat lah. Sakit kuat lah. Sakit kuat dah benda lain pula. Sakit lah. Sakit lah. Sakit. Tempat tu. Okay, Sakit lah. Heavy sakit lah. Betul-betul sakit lah. And then saya ada fever. And then really bad migraine. Because saya ada sinus. So I had like coughing and everything. So bila saya nak keluar tu, kat Bangkok tu, you kena keluar pergi pharmacy untuk beli ubat tu. And then I was alone. You cannot speak Thai. And then I need to go out lah. So when I was going back, it's as though there was one makcik that followed me back. Yeah. One Thai makcik lah. Where I was like, kenapa dia ikut aku balik Yeah. So, in my mind was, okay, kita chill kat lobby sekejap lah. Yeah. Dah lah sakit gini dengan kita punya ubat-ubat semua kan. Dan habis tu, baca-baca, makcik tu akan dia diri kat luar. Kat tempat kereta sana, yang tempat foyer situ. Drop off point. And then I was like looking at her, that, kenapa makcik dia ikut aku balik-balik. Dan habis tu, in my mind was, okay, let's just baca-baca. And then go up. And then I baca lagi. Then angkat buduk, terus semayang. Yeah. So far, okay. Yeah. Pakaian dia macam mana makcik tu? Dia macam floral shirt. Makcik dia bun up. Ada uban semua. Kan makcik tua. So dia punya muka pun ada very wrinkled. Right? And then dia ada pakai macam kain lah. It's like a typical makcik that you will find at macam kat pasar. Bila you nampak benda-benda gini, is it macam nanti tiba ada macam lampu hijau, color hijau ke ataupun color merah ke? Apa traffic light? Bukan traffic light. Okay, macam let's say example, you nampak kat situ you nampak satu lembaga. Biasanya macam ada macam masa gelap ke tempat ni, bilik ni? Bilik ni gelap kan? So kalau ada lembaga dekat situ, you boleh nampak ke atau you tak boleh nampak? It depends on benda tu kan nak menjemakan diri ke tak. Atau mesti ada tempat yang bercahaya? It doesn't matter. Doesn't matter. Yeah. There are also times whereby saya ternampak and then I was alone in the living room. Yang lampu yang on kat living room aja. So dapur semua off lampu. Tiba-tiba benda tu kat dapur. And then dia macam terbakar. And that was when I was primary 2. Kenapa mak bapak saya keluar sekejap.
nak beli benda ke apa. So saya pula cakap saya tak nak keluar. So saya seorang-seorang kat rumah tengok TV. Next thing you know, when you turn, benda tu kat situ, and then it was on fire. And then masa tu pula I do not know what is that thing talking. Then toleh balik tengok TV, toleh balik hilang. Mak kan dah lupa nak tanya. Kalau diberi peluang, peluang, kalau you nak tak untuk tak nampak ataupun it's okay for you to live your life right now. As of now, dia punya frekuensi tak sangat lah. Maybe back then when I was more sickly, and then when I was younger, yang benda tu selalu kerap. So there was one time whereby saya bilang ibu saya lah, Bu, kenapa boleh nampak saya yang penat tau? Saya tak tahu benda tu benda betul ke, benda tu nak ikut Dia ke. mengganggu lah Lepas tu, then my mom was like, tak apalah, apa-apa engkau duduk sebelum tidur and everything lah. And then slowly it becomes lesser over time. But no doubt that kalau you nampak benda tu, you tak tahu benda tu akan ikut ke tak. Kenapa? Benda tu akan ikut kau, tapi tak semestinya dia akan menjelmakan diri benda tu kat rumah kau. You tengok puaka kan? On and off? Actually, to be honest, bila saya on the way baru nampak. Baru nampak apa? Your TV lah. On the way ke mana? On the way to your studio. Oh, baru tengok? Baru tengok. Oh. Macam mana dapat tahu ada, macam mana dapat tahu yang macam okay, saya nak jadi guest. Then just so happens I was viewing one of your stories. Yeah, then I was like, oh, this is interesting. Then tergerak hati, okay, never mind, let's just share some stories. Because apa yang saya nak tanya is, kalau you tengok semua, nak tanya juga dalam banyak episod-episod mana yang you boleh nampak-nampak ke during kita punya recording. Balik nanti tengok daripada season 1, episode 1 sampai sekarang. Nanti bilang sendiri. Saya dekat belakang awak je. Ada pokok. Okay. Ada last cerita pula. Cerita So far, yang paling seram sekali lah yang rasa. Yang paling seram, I mean that the Bali one was seram. Another story is when saya first punya solo trip pergi KL. Dia punya hotel name it's Sri something, right? And then at that point of time, diorang kasih saya tingkat 20. And then when I go up, the backman was like saying that, kau nak aku ikut kau tak? Sampai kat bilik cakap, tak payahlah, aku pergi seorang. So I went up to tingkat 20. And then that hotel is macam satu square. And then dia punya lift kat tengah-tengah. So technically you can go one big round lah around the hotel. Yeah. So when I go to level 20, interestingly, yang dia punya aircon semua tak on. Dia macam benda tu macam very humid. And then as though that level is abandoned or something. And then there is no macam satu macam sign, or you go left is room 1 to 10. You go right is 11 to 20. So kenapa dia tak ada sign? So I need to go one big round to locate my room, which is 2001, which is the first room, and try to find that room lah. And then so I go one big round because kenapa saya kena keliling kan, satu tawaf gitu. I can only see only one room yang ada do not disturb sign, and it was at the other end of the hotel. My room is actually at the other end of the hotel. So when I go in, right, I was there for 3 days 2 nights. So when I enter, the first thing that I will see is actually the punya bathroom, and then the bathroom is actually a sliding door. Next to the sliding door is actually the shower area. So if let's just say I macam buka dia punya door tepi sikit, technically I boleh nampak benda kat luar, right? So on that night itself, when I go back, did all my shopping, and I come back, right, then saya nak shower pula lah. So next thing you know, when I was showering, there was one kid, satu budak kecil, lari terus masuk dalam dapur punya area.
And I can remember apa yang kid tu pakai. Kid tu tak, budak kecil tu tak pakai apa-apa atas, tak pakai shirt apa, tapi pakai short colour putih. Ya. Muka dia betul-betul putih. Muka dia betul-betul pucat. Dia punya rambut colour hitam. Tapi yang saya herannya, saya seorang dalam bilik. And then dia lari ke arah sini. Which is actually where the microwave is. So technically you actually run into the wall lah. And then just disappeared. And then at that point of time, saya tak macam indah sangat. And then semayang. And then next thing you know, that's the second day. On the second night, saya jumpa saya punya friend daripada KL. So I brought him back and then we just chit-chat in my room. So when dia dah balik, masa tu dalam pukul 12 malam. So saya macam okay lah. Dah telefon ibu dan ayah. Then I thought lah, just want to sleep over lah. Just want to call it a day. So bila nak tutup, nak tidur semua, next to my bed is actually a glass facade. And then that hotel is actually sebelah hutan simpanan kat KL. Dekat hutan simpanan tu pun ada kubur lah, daerah situ. So imagine I'm actually on the 20th floor. Next thing is just a glass facade. And then I heard 5 loud thuds, bang, 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 on the glass facade itself. Then I was like, that's very strange, right? How come there's 5 loud thuds on the punya glass facade? So maybe it's stupid me. I actually thinking of myself that should I just duduk kat atas katil, or should I look out the langsir lah? So what I did is that I actually went to the tu and then buka langsir, sisirkan langsir. Then there's nothing there. It's just pitch black because sebelahnya hutan simpanan. Yeah. So I was like, that's very strange. Then I close back the curtain. Saya pergi kat katil pula. Then baca 3 baca kat kursi. And then it followed by another 5 loud thuds. And it's even lebih kuat. Bang, 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 bang. Then I was like, okay, this is something strange. Because when I check again, when I go one big round, there was nobody. I don't have any neighbors. And that whole row of rooms, I'm the only one who is staying over there. So it couldn't be jiran sebelah lah, whatsoever. Yeah. So next thing you know, the whole place was macam berasap. And at that point of time, saya on lah Yasin. On, next thing you know, asap tu macam clear Disperse. off. Disperse. So on the day where I check out, it's the third day, kan? Next to my bed ada macam satu kursi besar. So bila saya nak tutup, actually ada satu perempuan, dia duduk dengan satu anak lelaki kat dia punya pangku. Then I just close the door. Kat depan pintu. On the chair that's next to the bed. Ya, macam armchair lah next to the bed. And then she was just macam duduk situ, tengok saya, dan saya tutup pintu. So in my mind was like, maybe this is just my experience. Kalau you dalam bilik tu ada macam budak kecil, kan? Selalunya dia akan accompany with another thing. Yang budak kecil tu it's not always alone. It's always with someone else. I see. Tapi dia berani Dia tak tinggal seorang, nampak okay, tutup pintu. Ni? Buat apa nampak? Penakut. Sama lah. Tak berani. But to me I think you are quite berani jugalah. Berani saya. Dah biasa masa Kami kecil. dah biasa daripada kecil kan. Dah nampak Ya. macam-macam benda ala tu semua. Benda jin ni semua dah nampak banyak kali. Macam nonsense lah Very nonsense Macam diorang macam kita juga. Yalah. Ya, Saja nak gurau-gurau, nak kacau-kacau. Diorang nak jalan and then diorang bertembung dengan kita. Ada macam diorang minta tolong tak? Tolong ada lah, then I just ignore. Ignore lah. Takut nanti And dah then- minta tolong, dia lagi nak. Kadang-kadang diorang datang dalam mimpi. And then basically dalam mimpi diorang macam minta tolong, and then I'll just ignore. Ya. Okey, itu saja cerita daripada Fai. Diharapkan you all terhibur hendaknya. Cerita di bulan puasa. Jeng. Okey, thank you Fai kerana sudi hadir. Terima kasih Fai. Terima kasih banyak-banyak. Kalau nak betul-betul ternampak dia datang balik ke, you nak tutup, you panggil saran. Dia peruqyah. Ya, peruqyah.
Okay, you boleh tanya apa-apa lah, nanti boleh DM ke apa. So you guys kalau yang kat rumah tu nak tahu hotel mana kan, ada you boleh DM Fai. Ada kepo kan, nak tahu kenapa nak thrill. Okay, kita nak pergi tinggal apa, Tu tempat tu keras saya nak pergi juga. 2001 Ah, Ingat bilik 2001, hotel ni nama tak tahu, nak tahu DM Fai. Okay, itu saja untuk hari ini. Untuk you all, terima kasih banyak. Terima kasih, dan terima kasih kepada sponsor kita, The Malayan Council. Nanti dia kasi makan voucher $1 untuk awak juga. Oh, terima kasih. Dan juga Seri Painful pula. Seri Nail Spa. Seri Painful Astaghfirullahaladzim. Bulan puasa macam gini, dia melalut. Cuba bukan bulan puasa, lagi mengarut. Okay, itu saja. Terima kasih kepada penaja utama kita, iaitu Detektif MSG. Kalau you ada apa-apa nak tahu pasal perumahan, nak buat kira-kira, okay, laku ke tidak, boleh buat untung ke tidak, bla bla bla, boleh telefon Detektif MSG. Diorang akan bantu awak sampai you puas hati. Untuk you all yang mungkin nak jadi tamu di Puaka ni, boleh DM ke Susu TVC. Dan kalau ada yang malu dan tak boleh berdepan dengan kamera tu semua kan kerana kerja, tapi nak cerita juga, kita ada kemudahan, iaitu kita akan buat panggilan dan you boleh share satu cerita bila kita open kita punya ni lah segmen tu. So senang aja, DM ke Susu TVC. Kita punya IG sekarang is Susu TVC so DM kat situ, siapa awak, nombor telefon awak dan sebagainya. Okay, itu saja. Saya rasa ada apa lagi tak? Itu tinggal. Selalu lupa lah, banyak sangat. Dah cover. Dah cover betul Kau tak cover, jaga. Itu saya suka cover. Jangan lupa tengok Sarhan punya podcast. Podcast Ruqyah dan Mantra. Ya, dan Ruqyah saya pula. Dan podcast saya Number 1. Yes. Baik. Nak ingat. Senantiasa dah ingat orang. Number 1 podcast. Walaupun pendengar sikit, tetap number 1. Okay? Betul. Itu dia. So jaga diri, kesihatan semua. Jaga puasa anda. Kalau orang kacau awak, sakit hati awak, biarkan. Doa je lah. Okay? Ini masa di mana kita selalu diuji. Okay? Semoga kita dapat jumpa lagi minggu hadapan. Okay, bye-bye. Ingat, jangan takut pada mereka, tapi takut pada Yang Maha Berkuasa. Bye-bye. See you next week, guys.